Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, dalam video kali ini cikgu akan membincangkan soalan percubaan matematik tambahan bagi Negeri Perlis Kertas 2. Okay, jika video yang lalu cikgu telah bincangkan soalan percubaan Negeri Perlis Kertas 1, okay, pelajar boleh lihat semula kertas 1 cikgu telah pecahkan kepada 5 bahagian. Okey, untuk kertas 2 juga cikgu akan pecahkan kepada 5 bahagian, di mana bahagian yang pertama adalah soalan section A nombor 1, 2 dan 3. Bahagian kedua section A 4, 5, 6. And then bahagian yang ketiga section B nombor 7, 8. And then bahagian keempat section B lagi 9, 10, 11. Okay, dan yang terakhir bahagian kelima section C. Okay, so untuk kertas 2 dia agak berbeza dengan kertas 1, kerana kertas 2 ni kita lebih kepada untuk melihat kepada jalan penyelesaian, di mana jalan penyelesaian tersebut akan memberikan markah kepada pelajar. Okay, kalau kertas 1 dia lebih kepada konsep. Sekiranya pelajar dapat jawapan yang betul, maka pelajar dapat jawab markah penuh. Kalau pelajar tidak dapat jawapan yang terakhir, baru kita tengok markah untuk yang sebelumnya. Okay, jadi untuk kertas 2 kita lebih kepada untuk mencari markah, di manakah untuk mendapatkan markah. Okay, nanti akan tunjukkan macam mana kita untuk memperoleh markah setiap soalan. Okay, tanpa buang masa lagi, mari kita terus tengok kepada bahagian A, soalan yang pertama. Jom. Soalan yang pertama, diagram 1 shows a graph of fx. State the trigonometric function of fx for x is between 0 to 2 pi. Okay, dalam soalan yang pertama ni, apa yang pelajar perlu faham atau pengetahuan pelajar adalah, pertama kena ingat bentuk-bentuk bagi graf sin, cosine dan tangent. Okay, jika anda perhatikan dekat sini, ni adalah graf ini kita bermula daripada cosifar. Kalau graf tu bermula daripada sifar, maka kita perlu tahu bahawa ini adalah graf sin. Graf bermula daripada sifar, dia adalah graf sin. Basic dalam graf sin, dia mesti bermula daripada sifar, dan dia berakhir pada 2 pi ataupun 360. So ni adalah basic pada sin, which is fx sama dengan a sin x. Ini dia punya amplitude 1 dan negatif 1. So a merujuk kepada amplitude which is 1. Tapi dalam kes soalan ni, jika anda perhatikan, daripada 0 sehingga 2 pi, kita ada 2 color, one and another one. So jawapan kita akan jadi fx sama dengan sin 2x. Sebab apa sin 2x? Sebab kita ada 2 color. Depan ni adalah 1 sebenarnya, depan ni adalah 1. Oleh kerana dia punya amplitude dia 1, maka dia adalah 1 kat depan, tapi kita tak tulis. So this is the answer. So berapa markah kat sini? Here mewakili 2 markah, sin 1 markah dan 2x 1 markah. So kita akan dapat 2 markah dekat sini. Soalan yang kedua, prove that 2 cot x sin square x equal to fx. Macam mana kita nak buktikan? Kita tahu tadi dalam soalan pertama fx adalah sin 2x. So bermaksud dalam soalan ni kita nak provekan bahawa 2 cot x sin square x is equal to sin 2x. So macam mana kita nak buktikan kat sini? Now kita ubah bahagian left hand side. Now left hand side, here we have 2 cot x sin square x, and then bahagian kanan ni sin square x. Pelajar beritahu sin square x adalah 2 sin x cos x. Tu hinda. So sekarang kita nak kena ubah cot supaya dia mesti jadi dalam bentuk
sin X ataupun cos X. Okay, apa itu cot X? Cot X adalah 1 per tangent X. So now kita akan tulis kat sini 2 over tangent X sin square X. Okay, masih tak jadi lagi sin dan cos. And then tangent pula adalah sin X over cos X. So now kita akan jadi 2 over sin X over cos X, and then multiply by sin square X. And then kita ubah lagi, kita akan jadilah, okay, yang ni terbalikkan saja. So 2 cos X over sin X multiply by sin square X. Okay, then kita simplifykan dia. Sini sin ada 1, sini ada 2, buang 1. Jadilah 2 sin X cos X. 2 sin X cos X adalah sin 2X. Okay, now dah dapat, so tulis proven. Okay, kalau kat dalam soalan ni kita akan dapat 2 markah. So kat mana markah dia? So markah pertama adalah apabila pelajar tukar cot X tu menjadi sin X cos X. Ni adalah markah pertama, markah kaedah. And then apabila dapat showkan yang terakhir, so here kita akan dapat markah nilai N1. Okay, settle soalan B. Now we move to question C. Hence, okay, seterusnya, by redrawing the same graph in diagram 1, sketch a suitable straight line to find the number of solution for blah blah blah. So apa itu number of solution? Okay, apabila number of solution, kita kena bina satu garis lurus dan kita akan tengok dekat mana garis lurus tersebut bersilang dengan graf sin 2x. Okay, now what should we do here? So first kita kena ubah dahulu persamaan yang dia bagi tu. So now I rewrite. So kalau soalan kata tadi hence, seterusnya, maksud kita kena guna pada jawapan yang sebelumnya ataupun maklumat sebelumnya. Dalam kes soalan ni, maklumat sebelumnya kita dah tahu adalah 2 cot X sin square X. So sini 6. Okay, now kita ubah. 6 akan jadi 3 multiply by 2 cot X sin square X equal to 2 minus 3x over 2 pi. Okay, just now daripada soalan B, 2 cot X sin square X adalah fx. So kita jadikan dia fx. So 3fx equal to 2 minus 3x over 2 pi, and then fx equal to, okay, 3 kita pindahkan, 2 over 3 minus x over 2 pi. Okay, next what should we do? So untuk kita membina satu garis lurus, kita buat table dahulu. Simple, table ni ambil 2 nilai saja, 2 value for x. So simple, paling mudah kita ambil nilai kosong dan juga 2 pi. Okay, now apa yang kena buat seterusnya? Gantikan x ni dengan kosong. So when x equal to 0, fx akan dapat 2 over 3. And then when x equal to 2 pi, here akan dapat 1. So 2 over 3 minus 1, you got negative 1 over 3. Okay, now what should we do right now? Okay, dalam soalan dah cakap redraw. So kena locate balik kita punya graph tadi. So let redraw first. Okay, ingat kita sketch je ni. Okay, now daripada nilai tadi, okay, so sebelum tu kita tulis dulu dia punya amplitude. Here 1, here negative 1. So now when x 0, y equal to 2 over 3. X 0, y equal to 2 over 3. Okay, somewhere around here. Kita anggaplah somewhere around here. And then 2 pi negative 1 over 3. Somewhere around here. We draw the straight line. Okay, and then kita tengok berapa kali dia akan sentuh pada graf kita punya tadi. So we have 1, 2, 3, 4 and 5. So here the number of solution equal to 5. Okay, settle. So di mana markah dia?
Okey, markah yang pertama, apabila pelajar dapat bentukkan ini, okay, this is first mark, N1. And then markah yang kedua, okay, dapat lukis graf dengan betul, sketch graf dengan betul. So dengan syarat kesemuanya kena betul lah. And then last mark kita akan dapat apabila kita tahu dia punya number of solution, which is 5. Okay, so this is N1. So altogether untuk soalan ni kita akan dapat 7 markah. Now question number 2. Diagram 2 shows a rectangle inscribed in a circle. Given AB equal to X and BC equal to 8 cm. So kita tulis dalam gambar rajah. So means that panjang AD pun sama 8, and then panjang DC also X. Show that. So question asks you to show that the area of shaded region, which is L, is given by blah blah blah. So dalam kes soalan ni kita kena rancang dahulu macam mana untuk kita cari luas kawasan berlorek. So now from here, area of shaded region equal to area of circle minus by area of rectangle. Okay, now macam mana kita nak cari area of circle? Okay, area of circle equal to pi r square. Okay, di mana pi tak perlu ubah. Now macam mana kita nak cari dia punya radius ataupun jari. Now apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan buat diagonal bagi rectangle. Okay, seperti ini. Okay, AC dan juga another one B ke D. Okay, nak kita labelkan dia punya center ni kosong. Sorry, O. So means that here OB, OA, OC, OD adalah dia punya radius. So macam mana kita nak cari dia punya radius? Senang saja, cari dia punya Pythagoras theorem. So right now this one 4 and this one 1 over 2x. So gunalah Pythagoras theorem. Okay, now kita cari dia punya radius. R square equal to 1 over 2x square plus 4 square. Okay, Pythagoras theorem So R square equal to 1 over 4x square plus 16. And then area of circle equal to pi multiplied by 1 over 4 x square plus 16. Okay, next area of rectangle simple saja. Okay, 8 darab x, so dapatlah 8x. So now nak cari area of shaded region. Okay, tahu dan soalan sekarang ni dah bagi tahu area of shaded region kita label sebagai L. So L equal to 1 over 4. Okay, sekarang cikgu dah simplify terus. Pi x square over 4 plus 16 pi minus 8x. Okay, just rearrange. Pi x square over 4 minus 8x plus 16 pi. Okay, shown. Okay, now berapa markah kat sini? Okay, sekarang ni untuk soalan ni 3 markah. Markah pertama, cari dia punya radius. Okay, P1 markah pengetahuan. And then markah kaedah. So apabila awak tolak, apabila awak tolak ni dapatlah markah kaedah K1. And then apabila awak tunjukkan, maka dapat markah N1. So 3 markah. Question 2B. Find the value of X that makes the area of shaded region minimum. Okay, so dalam soalan ni ada 3 benda yang awak faham. Cari nilai X apabila yang membuatkan luas kawasan berlorek adalah minimum. So bila ada je perkataan melibatkan minimum atau maksimum, mesti kita kaitkan dengan differentiation. So sekarang ni dikata luas. Luas minimum means that dl over dx equal to 0. Okay, minimum atau maksimum mesti dl over dx which is equal to 0. So macam mana nak selesaikan? Kita ambil jawapan yang dah dapat pada soalan A tadi, and then we differentiate this value and equal to 0. So now dl over dx, okay, equal to, okay, cikgu tu differentiate, 2 pindah ke depan, and then kuasa tolak 1, and then we got 2 pi x over 4. So we simplify, we got pi x over 2,
and then 8x, differentiate we got 8, and then 16 pi dia punya constant, so kita differentiate kita akan dapat kosong. So when L is minimum or maximum, dl over dx equal to 0. Now pi x over 2 minus 8 equal to 0. Pi x over 2 equal to 8, x equal to 16 over 2 pi. Okay, sekarang ni kita tak boleh kata lagi nilai ni adalah minimum, so kita boleh tunjukkan bahawa okay, differentiate dua kali. Okay, just now dah differentiate pertama kali, so d2l over dx square, so differentiate we got pi over 2, which is the value equal to the value greater than 0. Okay, when differentiate for 2 times, the value more than 0 means that it is minimum. So now, so kita boleh kata kat sini the value of x equal to 16 over 2 pi. Okay, kalau nilai x ni 16 per 2 pi, maka luas kawasan direct akan jadi minimum. Okay, so dalam kes soalan ni 3 markah. So di mana markah dia? Yang pertama, bila pelajar berjaya menyelesaikan dl per dx sama dengan kosong, so here K1. Markah yang kedua, apabila dapat tunjukkan okay, nilai ni besar daripada kosong, so dia adalah minimum, so here ada K1. And then nilai x iaitu 16 per 2 pi, so ni adalah nilai N1. So here we got 3 marks. Okay, now we move to question number 3. Okay, jika pelajar tak kurang jelas dengan soalan ni, pelajar perlu photostat ataupun print soalan supaya mudahkan untuk awak jawab, ya. Okay, now diagram 3 shows a playing ground. GPU, QPU and RST are two quadrants which center Q and R respectively. The radii of both quadrants are x meter. So sekarang ni ayat yang pertama dia kata dia punya jari untuk kuadran, so means that PQX, and then QU also X, RS X, RT also X. QRTU is a rectangle such that QR equal to Y. Okay, dah ada dalam soalan, dah ada dalam gambar rajah. Okay, next dia kata the area of field is 3437.5 pi meter, and the length of QR exceed the sum of the length of arc PU and ST by 15 pi. Okay, apa maksud ni? Kita akan tengok. So question asks to find the value of X and Y. So first and foremost, pelajar perlu faham soalan ni adalah berkaitan dengan simultaneous equation. So kalau berkaitan dengan simultaneous equation, kita mesti ada dua persamaan, satu persamaan linear, satu lagi persamaan bukan linear. Okay, soalan ni kita kenali sebagai non-routine question, soalan bukan rutin. Biasanya soalan yang melibatkan simultaneous ni maka dia antara 5 hingga 7. Kalau maka 5 ni biasa dia dah bagi equation. Kalau belum bagi equation, biasanya soalan dia akan bagi 7 markah, sebab kita kena bina sendiri equation. Okay, now, so macam mana kita nak bina equation? Okay, awak tengok ayat yang cikgu dah highlightkan berwarna hijau tu. Dia kata panjang QR melebihi hasil tambah panjang lengkuk PU dan ST sebanyak 15 pi. Maksud dia apa? Okay, panjang QR. Okay, kalau kita construct kat sini, panjang QR sama dengan panjang melebihi hasil tambah lengkuk PU. Okay, S merupakan lengkuk lengkuk PU campur dengan lengkuk ST sebanyak 15. So kita boleh tulis panjang QR sama dengan lengkuk PQ campur dengan panjang lengkuk ST campur 15 pi. Okay, tu cara kita keluarkan maklumat. Okay, now mari kita bina dulu satu persamaan. Okay, panjang lengkuk, apa formula panjang lengkuk? S sama dengan R theta. Theta mesti dalam radian. So tadi sudut ni adalah 90. So 90 adalah
pi per 2. So now kita akan buat QR. Okay, panjang QR adalah y. So now y equal to SPU. So R dia x, theta dia adalah pi over 2 plus x, again theta yang sama, pi over 2. Okay, sebab panjang lengkuk PU dan SC ada sama, plus 15 pi. So now what we got, y equal to okay, here we got pi x plus 15 pi. Okay, now cikgu labelkan equation ni sebagai equation number 1. Okay, equation number 2 dari mana? Okay, dari yang berwarna kuning tu. Area of the field is 3437.5 pi. Okay, kawasan padang adalah keseluruhan. So kat sini kita ada rectangle dan juga dua sukuan. So kalau dua sukuan campurkan jadi separuh bulatan. So equation number 2, area of the field, seluas, okay, rectangle adalah x multiply by y. Okay, separuh bulatan pula adalah, okay, formula bulatan pi r square. So here 1 over 2 pi, dia punya radius x square, yang mana jumlah di sekarang ni adalah 3437.5 pi. Ok, sekarang cikgu akan ubah dia. Ok, 2 kat bawah ni. Ok, tak nak dalam pecahan, kita darab semua sekali dengan 2. Ok, everything we multiply by 2. So what we got right now, 2xy plus pi x square equal to 6,875 pi. Okay, so this is equation number 2. So kita boleh pakai kaedah substitution, penggantian. So substitute, gantikan 1 ke dalam 2. So what we got right now, 2x, okay, just now y daripada equation number 1. Okay, kita selesaikan, plus 30 pi x plus pi x square, and then cikgu nak terus pindah ke kiri, 6875 pi. Ok, mana boleh selesai? Okay, selesaikan 2 ni. So 3 pi x square plus 30 pi x minus 6875 pi equal to 0. So sekarang kita ada semua pi, so kita simply buang pi ni. So what we got, 3x square plus 30x minus 6875 equal to 0. Ok, now kita akan gunakan calculator. Ok, dah dapat dalam bentuk kuadratik, kita guna calculator. Ok, our A 3, B 30 and C negative 6875. Negative 6875. So awak perhatikan, sekarang ni kita dapat jawapan X sama dengan 43.1318. Ok, cikgu tulis kat bawah ni, X equal to 43.1318, ataupun ambil 2 tempat perpuluhan pun boleh. Yang kedua, X equal to negative 53.1318. Hati-hati dengan jawapan ni, jangan tinggal macam ni. Kalau kita dapat jawapan dalam desimal, kita guna formula. So guna formula negatif B, okay, B sekarang negatif. Okay, nak guna formula senang je, tulis je apa yang ada dalam A, B dan C tadi. Okay, kalau nak jelas aku tulis sini A3, B30 and C negative 6875. So negative B plus minus negative B, which is negative 30 plus minus B square, 30 square minus 4A and then C over 2A. Cara dia macam ni pelajar tak perlu pelajar selesaikan ni, tulis macam ni dan tulis jawapan yang ada dekat calculator. Ok, now sekarang ni contoh, sekarang ni cikgu ambil 4 tempat perpuluhan. So katakan cikgu nak ambil last. Ok, sekarang kita ada 2 jawapan. Ok, oleh kerana kita melibatkan luas tak boleh negatif, so jawapan kita hanya ambil yang ni. Ok, sekarang cikgu ambil 2 tempat perpuluhan je. X equal to 43.13. Ok, now kita cari nilai Y.
Okay, nilai y tadi daripada equation yang pertama. Okay, nampak equation yang pertama? So I write here y equal to pi x plus 15 pi. So kita gantikan x, pi 43.13 plus 15 pi. So what we got here 58.13 pi. Okay, pi kita adalah 3.142 daripada soalan. So gantikan, maka dapat jawapan dia y equal to 182.64. Okay, settle. Okay, so kat mana 7 markah tu? Okay, yang pertama, markah yang pertama adalah apabila pelajar dapat membentukkan yang ini. Okay, dapat ganti dalam ni. Okay, ni ataupun yang bawah ni 1 markah. Okay, this one P1. Markah yang kedua, daripada persamaan yang kedua tadi, kita bentukkan persamaan yang kedua. So this one again markah pengetahuan P1. Markah yang ketiga, dapat gantikan. Okay, ni markah yang ketiga. Okay, ni markah yang ketiga ni. Okay, pertama tadi pelajar bentukkan daripada penyataan. Yang kedua dapat bentukkan persamaan yang pertama dan bentukkan persamaan yang kedua. Okay, dapat dah 3 markah. Markah yang keempat, gantikan dalam persamaan. Apabila pelajar gantikan jika dalam persamaan, dapat markah yang keempat. Okay, here K1. And then markah yang kelima, selesaikan persamaan kuadratik. Okay, kita selesaikan, dapat markah yang kelima. Okay, selesaikan ni, dapat markah yang kelima. K1 lagi. And then dapat cari nilai X. Okay, this is N1. And dapat cari nilai Y, another markah. So altogether 7 marks. So tu cara dia. So kalau dalam kes soalan ni, sebenarnya untuk dapat markah sangat mudah. Markah pertama kita kena bentukkan persamaan je, lepas tu kita gantikan. Okay, biasa kalau soalan yang dah bagi persamaan, kita jadikan dia perkara rumus macam ni. Ni merupakan markah yang pertama. Okay, dan kita masukkan dalam persamaan ni markah yang kedua. So tu cara dia. Okay, so selesai soalan nombor 3. So the answer for X 43.13 and Y 182.64.